Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama, sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Rabu yang kedua anjuran Surau Nurul Iman Keramat Wangsa, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita akan masuk ke bab yang baru. Dah selesai alhamdulillah. Kita menghuraikan bab yang pertama berkaitan tentang tajuk bid'ah. Hari ini kita masuk ke bab yang kedua di muka surat 43, iaitu berkaitan dengan tajuk at-tarku. At-tarku daripada perkataan bahasa Arab taraka yatruku, yang bererti meninggalkan. Sebab itulah harta yang ditinggalkan oleh si mati dipanggil tarikah. Sesuatu yang ditinggalkan oleh si mati dipanggil tarikah. Sementara at-tarku yang kita maksudkan di sini adalah merujuk kepada perbuatan-perbuatan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dengan erti kata lain, perbuatan-perbuatan yang Nabi tak buat. Kenapa Ustaz Mahathir masukkan dalam kitab ini? Kerana ia menjadi satu kekeliruan dalam pemikiran sebahagian umat Islam. Mereka mendakwa kita tak boleh buat satu perkara. Alasan, kata dia, Nabi tak buat. Ada orang misalnya, dia larang orang jangan selawat selang-selang tarawih. Bila kita tanya, selawat pun tak boleh ke? Dia kata Nabi pun tak buat. Ataupun dia melarang kita dari berdoa beramai-ramai. Kita biasa lepas solat, lepas berwirid, berzikir, imam angkat tangan berdoa, lalu jemaah sama-sama mengaminkan doa imam. Pun ada yang larang. Kata dia tak boleh tu doa berjemaah macam itu, doa ramai-ramai. Kalau kita tanya dia, kenapa pula tak boleh? Kata dia, Nabi pun tak buat. Ataupun kita mengadakan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia kata jangan buat sambutan Maulidur Rasul. Kita kata kenapa pula tak boleh? Dia jawab, Nabi pun tak buat.
Jadi ini sebenarnya satu kekeliruan. Jadi kita kena tegaskan dari awal, sesiapa yang melarang sesuatu perbuatan hanya semata-mata kerana perbuatan itu tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya kerana itu saja, maka dia telah melawan Al-Quran. Dia telah bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga telah membakul sampahkan ilmu yang dipegang oleh para ulama, namanya ilmu usul fiqh. Jadi saya ulang 3 perkara yang dilanggar oleh satu orang bila dia mengharamkan satu perbuatan hanya semata-mata perbuatan tu Nabi tak buat. Maka dia dah langgar Quran, langgar hadis, dan juga langgar ilmu usul fiqh. Tuan-tuan yang bawa kitab boleh buka di muka surat 44. Pertama, dia langgar ayat suci Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa kepada kamu oleh Rasul, hendaklah kamu ambil akan dia, hendaklah terima, jangan tolak. Fakhuzuh itu asal maknanya ambil. Yang Nabi bawa jangan kita tolak. Kita terima, kita amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang baginda larang kamu daripada melakukannya, hendaklah kamu berhenti. Dulu kamu buat satu perbuatan, tiba-tiba Nabi SAW larang. Nabi tak bagi. Nabi kata, "La, jangan." Ketika itu kamu kena berhenti. Maka Al-Quran menggunakan istilah wa ma nahakum. Apa yang baginda larang. Jadi kalau orang tu dia melarang satu perbuatan yang Nabi tak larang, tinggal lagi Nabi tak buat, maka orang ini memandai-mandai seolah-olah dia lebih tahu. Quran kata yang Nabi larang dah jangan buat. Dia kata tak. Bukan yang Nabi larang saja. Yang Nabi tak buat pun kita dah tak boleh buat. Mana dia telah memandai-mandai menambah sesuatu yang Al-Quran tidak kata. Al-Quran melarang kita daripada melakukan sesuatu yang Nabi larang. Al-Quran tidak melarang kita melakukan sesuatu perbuatan hanya kerana Nabi SAW tidak buat. Yang kedua, dia telah bercanggah dengan hadis Nabi SAW yang mana baginda SAW bersabda. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari, iaitu Nabi SAW bersabda, "Idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku telah larang kamu daripada sesuatu perkara, hendaklah kamu jauhi perkara yang dilarang itu. Dan apabila aku perintahkan kamu supaya melakukan sesuatu perkara, lakukan semampu kamu. Jadi yang Nabi suruh, kita kena buat. Kalau tak mampu, buat semampu kita. Adapun yang Nabi larang, kita kena jauhi. Dalam hadis tak kata pun apa yang Nabi tak buat, maka kita kena jauhi. Nabi SAW bersabda, "Ma nahaitukum." Apa yang aku larang kamu. Bukan Nabi SAW bersabda, "Ma lam af'alhu." Apa yang aku tak buat. Jadi golongan ni, mereka tak sedar, mereka perasan mereka memperjuangkan sunnah, tapi mereka sebenarnya melanggar sunnah. Sunnah Nabi SAW adalah meninggalkan apa yang Nabi larang. Adapun apa yang Nabi SAW tak buat, kena lihat sama ada ianya dilarang atau tidak. Kalau dilarang, maka tak boleh buat. Kalau tidak dilarang, maka boleh buat. Dan bercanggah pula dengan ilmu usul fiqh. Fiqh ni kalau kita belajar hukum. Belajar fiqh ni kita belajar hukum, ni wajib, ni sunat, ni harus, ni makruh, ni haram. Apa rukun solat, apa syarat sah solat, haji dan sebagainya, itu namanya belajar fiqh. Secara ringkasnya belajar hukum. Usul fiqh dia tidak fokus kepada belajar hukum satu-satu itu, tapi usul fiqh memfokus kepada belajar hukum tadi ambil dari mana. Itu yang pertama. Hukum yang kata ni wajib, ni sunat dan seterusnya itu ambil daripada sumber mana. Itu perbincangan usul fiqh. Dan yang kedua, apakah kaedah yang digunakan
untuk mengeluarkan hukum dari sumber. Contohlah ya, kat mana ada petroleum. Sumber petroleum tu di mana? Dia dalam laut kah? Dalam tanah kah? Itu bincang sumber. Dah kenal pasti, oh ini sumber petroleum. Apa teknik yang nak digunakan untuk keluarkan petroleum tadi? Jadi begitu juga. Apa sumber hukum syarak? Dah dikenal pasti, oh ini sumber hukum syarak. Bagaimana teknik nak keluarkan hukum tadi? Jadi orang yang kata Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Pertama, dia telah menyalahi sumber hukum. Dan yang kedua, dia telah mengenepikan teknik mengeluarkan hukum. Baik. Sumber hukum syarak ada banyak. Dibilang 12, 13 ya, macam mana cara ulama bilang. Tapi insya-Allah 4 ini boleh dikatakan sepakat di kalangan para ulama adalah sumber hukum. Yang pertama Al-Quran. Daripada Quran lah ulama dapat kenal pasti hukum. Yang kedua As-Sunnah. Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ulama juga dapat kenal hukum. Yang ketiga namanya Al-Ijma'. Ijma' maknanya kesepakatan para ulama. Bila ulama dah sepakat bahawa satu perkara ini hukum dia, maka kesepakatan ulama itu adalah sumber hukum. Yang keempat namanya adalah Al-Qiyas. Qasa yaqisu asalnya makna ukur. Jadi qiyas ni adalah analogi. Buat perbandingan antara dua perkara. Satu perkara tidak ada dalil menunjukkan pada hukum dia. Satu perkara lagi ada dalil. Maka yang tak ada dalil tadi dihukumkan dengan hukum yang sama dengan perkara yang ada dalil, kerana apabila dikaji oleh para ulama didapati asas hukumnya sama. Contoh yang klasik yang mudah untuk kita faham adalah hukum minum arak. Hukum minum arak haram. Ada tidak dalil minum arak haram? Ada. Dalam Quran hadis banyak dalil yang menunjukkan bahawa minum arak itu haram. Baik. Soalan, apa hukum minum air ketum? Tuan-tuan pernah minum air ketum? Tak pernah. Saya pun tak pernah juga. Tapi kawan-kawan yang duduk di Kedah, dia cerita, dia kata air ketum ni ada dua jenis. Satu yang rebus macam tu saja, daun dia minum, katanya rasa bertenaga. Gula dalam darah pun turun. Ya, adalah faedah kesihatan. Satu lagi air ketum yang mereka peram, mereka campur macam-macam lah ya. Campur Panadol, campur ubat batuk, campur ubat nyamuk, dia peram. Yang itu kalau minum jadi mabuk. Okay. Kita ketepikan dahulu yang pertama tadi, yang nombor 2 ni. Yang bila kita minum jadi mabuk. Apa hukum minum air ketum yang macam itu? Haram. Dalil mana? Mana ayat Quran yang kata minum air ketum haram? Mana hadis Nabi yang kata minum air ketum haram? Jangankan kata minum air ketum haram, cerita tentang air ketum pun tak ada. Dalam Quran hadis tak ada bercerita tentang air ketum. Habis itu kenapa dikatakan haram? Inilah namanya qiyas. Dikiaskan kepada arak tadi. Ya. Arak hukumnya haram. Asas hukum haram adalah kerana memabukkan. Maka ada tak memabukkan pada air ketum tadi? Ada. Maka sebagaimana arak itu haram kerana memabukkan, maka demikianlah air ketum juga haram kerana memabukkan. Itu namanya qiyas ya. Jadi paling tidak melihat pada Quran dapat hukum, gali dalam hadis dapat hukum, tengok ijma' kesepakatan ulama dapat hukum, menggunakan teknik qiyas juga dapat hukum. Jadi ibarat kalau highway itu ada 4 lorong boleh lalu. Semuanya membawa kepada hukum. Tetapi golongan yang mengatakan Nabi tak buat, kita tak boleh buat, berarti dia telah menyempitkan agama yang luas. Lorong Al-Quran dia tak perasan. Lorong hadis dia dah sempitkan. Lorong ijma' dia tidak hirau. Ya. Lorong qiyas dia mungkin tak pandai guna. Jadi daripada 4 lorong, dia hanya buka lorong sunnah satu saja. Dahlah lorong sunnah itu satu saja dia buka. Lorong sunnah sebenarnya masih luas. Ada sunnah perkataan. Yang Nabi cakap adalah sunnah. Namanya sunnah qauliyah. Yang kedua, apa yang Nabi SAW buat juga adalah sunnah. Perbuatan Nabi adalah sunnah, namanya sunnah fi'liyah.
Dan ada kalanya bukan Nabi SAW yang cakap, bukan Nabi yang buat. Orang lain yang cakap dan orang lain yang buat. Tetapi perbuatan atau percakapan orang itu diiktiraf oleh Nabi SAW. Contoh ya, bangkit daripada rokok, seorang sahabat menyebut, Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Itu bukan kata-kata Nabi. Kata-kata seorang sahabat. Tetapi bila Nabi SAW selesai salat, Nabi beritahu, aku telah melihat 30 lebih malaikat berlomba-lomba. Siapa antara mereka yang akan menulis pahala bacaan itu terlebih dahulu. Mana Nabi puji. Maka itu juga dipanggil sunnah. Apa nama dia? Sunnah pengiktirafan. Ya, dalam bahasa Arab, sunnah takririyah. Jadi sunnah tu masih luas. Ada sunnah qauliyah, perkataan. Ada sunnah fi'liyah, perbuatan. Ada sunnah takririyah, iaitu pengiktirafan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia kata Nabi tak buat, tak boleh buat, seolah-olah sunnah hanya perbuatan. Mana pergi sunnah perkataan? Mana pergi sunnah pengiktirafan? Ini bahaya. Jadi agama yang luas jadi sempit. Saya bagi contoh ya, ini kes sebenar ya, yang berlaku di negara kita. Ada orang mempertikaikan amalan berzikir dengan menyebut Allah. Kan zikir ni macam-macam. Ada zikir sebut subhanallah, ada zikir sebut alhamdulillah, ada zikir sebut Allahu akbar. Yang popular di tempat kita ni, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, itu zikir yang popular. Tapi ada juga sebahagian umat Islam, dia berzikir, dia hanya sebut Allah saja. Tak kisahlah seorang-seorang ke ramai-ramai, dia akan sebut Allah, 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 Allah. Itu yang dimaksudkan dengan zikir menyebut Allah. Jadi ada orang kata zikir macam itu tak ada makna. Nabi tak pernah buat. Jadi ini sangat keliru. Seolah-olah sumber hukum hanya perbuatan Nabi saja. Al-Quran sumber hukum. Dalam Al-Quran ada dalil menyuruh kita sebut Allah banyak. Antaranya firman Allah Ta'ala, wazkurullaha zikron kathira. Hendaklah kamu sebut Allah dengan sebutan yang banyak. Dalil lah tu. Kenapa pula kata tak ada dalil? Ayat Quran tu dalil. Mungkin dia kata, oh, wazkurullah dalam ayat tu maknanya ingat. Ya, ingatlah Allah banyak-banyak. Betul. Wazkuru tu boleh maknanya sebut dengan lisan. Itu yang kita kata sebut. Ataupun sebut dengan hati. Ya, itu dia panggil ingat. Kedua-duanya disuruh. Kita disuruh menyebut Allah banyak-banyak. Dan kita juga disuruh mengingati Allah banyak-banyak. Jadi kenapa kamu kata tak ada dalil? Kemudian telah ijma' para ulama. Tidak kurang dari 700 tahun lebih. Ya, tidak ada satu orang ulama pun yang melarang orang Islam menyebut Allah. Sehinggalah awal-awal tokoh yang mempertikaikan adalah Al-Imam Ibn Taymiyah yang hidup pada kurun ke-8 Hijriyah. Jadi walaupun Al-Imam Ibn Taymiyah ni beliau seorang ulama, tetapi fatwa beliau yang melanggar ijma' automatik tertolak. Kerana ijma' dibenteng. Yang telah diberi jaminan oleh Nabi SAW. Nabi bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Tidak akan berhimpun, bersepakat umat saya atas benda yang sesat. Jadi bila umat dah sepakat, tidak ada yang larang sebut Allah. Tiba-tiba lepas 700 tahun lebih, bangkit satu orang dia melarang, maka fatwa dia itu tertolak secara automatik. Ya, tertolak dengan ijma'. Kemudian yang keempat adalah qiyas tadi. Qiyas ni kan yang sama, hukum dia sama. Jadi dia kena lihat zikir ini termasuk dalam ibadah yang tidak diikat. Nanti kita akan lihat di bab yang ketiga nanti, insya-Allah. Bab yang ketiga kita akan bincang jenis ibadah. Tapi secara ringkas kita sebut dahulu, ibadah daripada sudut ikatan terbahagi dua. Satu, ibadah yang jenisnya diikat. Kalau jenis diikat, memang kita kena follow betul-betul. Contoh, ibadah solat diikat dengan waktu.
Maka kena ikut waktu dia lah. Jangan misalnya, malam ni kita ada kuliah maghrib, jadi supaya masa panjang sikit, maghrib kita semayang pukul 6.30 lah. Nanti lepas maghrib tu kita kuliah je terus, sebab dah semayang siap-siap. Tak boleh, kerana sembahyang ada ikatan waktu. Tapi sembahyang dari segi tempat dia fleksibel. Ya, kita nak sembahyang di Keramat boleh, nak sembahyang di Shah Alam boleh, nak sembahyang di London boleh, nak sembahyang di Bangkok boleh, asalkan masuk waktu. Berbeza dengan ibadah haji. Ibadah haji bukan saja dia ada waktu, bahkan dia ada tempat. Haji tu mesti di Kaabah. Kan ada satu ajaran sesat di Malaysia ni, dia buat haji di Pulau Pinang. Nama ajaran Taslim. Syok dia tak payah susah-susah ambil visa, tak payah susah-susah beratur ikut giliran ya. Setakat nak buat haji kat Penang anytime. Tapi haji macam tu tidak sah, hukumnya haram kerana membuat bid'ah yang sayyi'ah. Kerana haji dia ada tempat dia. Bahkan kalau orang tu sudah pergi ke Makkah buat haji pun, tiba-tiba oleh kerana hari wukuf tu terlampau ramai manusia di padang Arafah, maka dia pergi wukuf di Mina misalnya. Dia kata tak perlulah kita bersesak-sesak, Arafah ramai orang, yang penting kita tu ikhlas kerana Allah. Wukuf di Mina pun tak apa, kata dia. Tak boleh. Kerana wukuf dia mesti di Arafah. Bahkan ditulis sempadan Arafah tu, takut orang tu berjalan-jalan, pada waktu sepatut dia wukuf, dia ada di luar Arafah, batal lah haji dia. Tapi ada ibadah yang tidak diikat, seperti ibadah zikir, ibadah juga tapi tak diikat, seperti ibadah solawat, seperti ibadah doa. Ya, ini semua adalah ibadah. Tapi nak zikir bila? Terpulang. Kalau lapang waktu pagi, zikir pagi. Selesa nak zikir waktu malam, malam. Ya. Nak zikir di mana? Tak ditetapkan. Nak zikir di rumah boleh, di masjid boleh, dalam kereta pun sambil memandu boleh berzikir. Ke salah? Kalau kita memandu, kita berzikir. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ya, oleh kerana jalan jam, dah berapa banyak zikir dah kita boleh buat sambil memandu. Tak ada masalah. Kemudian, nak zikir banyak mana, secara umum terpulang. Kecuali kalau zikir itu bilangannya telah disebut oleh Nabi SAW, maka kita usaha untuk ikut bilangan itu. Sebab mengharapkan fadilat. Misalnya, Nabi SAW istighfar, 3 kali kita istighfar. Kemudian Nabi SAW bagi tahu siapa yang baca ayat kursi, lepas daripada solat, tidak menghalang dia daripada syurga melainkan mati. Maka kita baca ayat kursi. Nabi SAW bagi tahu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, Allah akan ampunkan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Maka kita buat 33. Kalau lepas solat maghrib dan solat subuh khususnya, 2 waktu ni ya, lepas istighfar 3 kali itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali. 10. Allah akan naikkan 10 darajah, Allah berikan 10 kebaikan, Allah hapuskan 10 kejahatan, dan Allah jadikan perisai daripada syaitan. Maka kita usahakan 10. Kalau buat 3 boleh ke Ustaz? Lah, tak buat langsung pun boleh. Benda sunat. Ya, tapi kita ceritanya rugilah, tak dapat fadilat tadi. Kemudian 2 waktu ini juga, subuh dan maghrib ya. Waktu lain tak apa kalau tak nak. Tapi 2 waktu ni Nabi SAW bagi tahu siapa yang sebut Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Ya, 7 kali selepas salat maghrib, ditakdirkan dia meninggal pada malam tersebut, tidak akan masuk neraka. Kalau dia sebut Allahumma ajirni minan nar 7 kali selepas daripada salat subuh, takdirlah dia meninggal siang hari tersebut, tidak masuk neraka. Maaf tanya tuan-tuan, jangan kecil hati. Tuan-tuan nak meninggal bila? 2 pilihan saja. Imam meninggal malam atau siang. Ini 2 pilihan yang kita ada. Kalau orang tanya nak meninggal bila, sama ada siang atau malam. Kalau meninggal siang tak masuk neraka, asbab Allah majini minanna 7 kali. Meninggal malam pun tak masuk neraka, asbab Allah majini minanna 7 kali. Takkanlah kita nak tinggal. Walaupun benda itu sunat.
Tapi selain daripada yang Nabi SAW dah sebut bilangan dia, terpulang. Nak zikir 100 boleh, nak zikir 300 boleh, ada orang larat zikir sampai 1000, ada sahabat Nabi zikir sampai 12,000, terpulang. Ikut kemampuan masing-masing. Jangan sampai terbakar fuse. Itu yang kata gila isim tu. Isim tu nama dalam bahasa Arab maksudnya nama. Jadi kalau dia tak kena dosage dia, melampau sangat, zikir tu bagus. Bukan zikir tak bagus, tapi dia tu tak tahan. Ya. Maknanya zikir banyak-banyak ni Allahumma ajini minan nar tu tak apalah 7 kali tu. Ni sampai 1000 2000 bukan semua orang mampu. Tapi secara hukum boleh. Banyak mana nak zikir pun terpulang, ya. Jadi zikir ini nak zikir dengan lafaz subhanallah boleh, alhamdulillah boleh, Allahu akbar boleh, la ilaha illallah boleh, Allah juga boleh. Sebab dia ibadah yang tidak diikat. Beza misalnya macam solat bacaan Fatihah tu wajib. Maka selagi kita mampu mesti Fatihah. Kalau tak Fatihah tak sah sembahyang kita. Jadi akhirnya dia mempertikaikan zikir Allah, sedangkan zikir Allah ni telah dipayungi dengan dalil Al-Quran, dalil daripada ijma', dalil daripada qiyas dan bahkan dalil daripada sunnah. Tapi masalahnya dalam otak dia sunnah ni hanya perbuatan Nabi je. Tidakkah perkataan Nabi juga sunnah? Nabi SAW pernah berpesan, la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah. Biarlah tak putus-putus lidah kamu itu basah dengan menyebut Allah. Jadi itu kan sunnah. Walaupun tidak warid Nabi SAW duduk sebut Allah, tapi warid Nabi suruh sebut Allah. Maka menyebut Allah itu sudah disokong oleh dalil Quran, dalil hadis, dalil ijma' dan juga dalil qiyas. Tapi ada orang keliru, dia kata zikir Allah tak ada dalil. Yang itu yang kita tak mau. Itu yang tujuan Ustaz Muhaddir masukkan bab ini. Jadi itu sumber hukum. Sumber hukum bukan hanya perbuatan Nabi saja, banyak lagi sumber hukum yang lain. Yang kedua, cara mengeluarkan hukum daripada sumber. Okeylah, Quran sunnah sumber hukum. Macam mana nak keluarkan hukum haram tadi? Macam mana nak tahu kata satu perbuatan itu haram? Ada 3. Pertama, kalau ada dipanggil sighatun nahyi, ada cara melarang. Ada la nahi. La dengan makna jangan. Kadang-kadang la dengan makna bukan. Itu namanya la nafi. Yang dimaksudkan di sini adalah la nahi. Contohnya dalam Al-Quran Allah berfirman, wala taqrabuz zina. Dan jangan kamu hampiri zina. Maka difahami daripada ayat tersebut, bukan sahaja berzina itu haram, menghampiri zina juga haram. Sebab itu orang yang berkhalwat tu didenda. Sebab dia buat benda haram. Dia tidak berzina lagi, dia menghampiri. Mana tahu haram, ada perkataan la, ada perkataan jangan. Yang kedua, sighatut tahrim, memang disebut haram. Contohnya dalam Al-Quran Allah berfirman, innama harrama alaikumul maitah. Hanya saja Allah mengharamkan ke atas kamu bangkai, yakni memakan binatang yang tidak disembelih secara syar'i. Binatang tu asalnya halal dimakan, macam ayam misalnya. Tapi dia tak sembelih, dia pakai katok kepada ayam tu, lepas tu potong-potong-potong masak. Ya. Kita kata haram makan yang macam ni. Mana tahu haram? Tu dalam Quran kata harrama. Dan kadang-kadang disembelih, tapi binatang tu sendiri haram. Kat mana ada kawan cerita restoran halal, bahagian halal, tapi dia tengok ada jual babi. Dia kata, macam mana kamu jual babi kat section halal? Dia kata, babi sembelih. Oh, so jadi oleh kerana babi dah sembelih halal, mana boleh. Ya. Jadi dia dua sebab, sama ada binatang tu halal tapi tidak disembelih dengan betul, atau yang kedua binatang tu memang haram. Kau sembelih pun dia tetap bangkai, tak boleh makan. Jadi mana tahu kata haram, harama.
Yang ketiga, zammul fi'li. Disebut perbuatan itu dengan kejian, dikeji. Sebagai contoh dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasya falaisa minna." Siapa dia yang menipu, dia bukan daripada golongan kami. Tengok ya. Nabi SAW tak kata jangan menipu. Nabi SAW tak kata menipu itu haram. Tetapi bila Nabi kata bukan daripada golongan kami, itu satu bentuk kejian. Maka difahami daripada hadis tersebut bahawa al-ghish, iaitu menipu, adalah haram. Baik. Jadi tidak ada dalam kaedah usul fiqh, kalau Nabi tak buat, haram. Jadi siapa yang kata jangan buat? Kita tanya kenapa? Pasal Nabi tak buat, kata dia. Itu standard sembang kedai kopi saja. Bukan standard ilmiah. Standard ilmiahnya tak ada macam itu. Bahkan kaedah menyebutkan at-tarku la yaqtadi at-tahrim. Semata-mata Nabi SAW meninggalkan sesuatu perbuatan tidak memastikan kata perbuatan itu haram, tak mesti. Dalam kaedah yang hampir sama, at-tarku la yantajju hukma. Semata-mata Nabi tinggal satu perbuatan belum menatijahkan hukum lagi. Boleh jadi haram, kita tidak nafikan. Boleh jadi satu benda yang Nabi tak buat memang haram pun. Contoh ya, Nabi SAW bagi dia tidak minum arak. Dan memang minum arak haram. Cuma kita kena ingat, haram minum arak bukan kerana Nabi SAW tak minum. Tapi kerana ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahawa minum arak itu adalah haram. Baik. Soalan yang terakhir. Habis kalau benda itu tak haram, kenapa Nabi SAW tak buat? Ada banyak kemungkinan. Pertama, mungkin kerana tak biasa. Nabi SAW dihidangkan satu masakan daging, elok Nabi SAW nak makan, ada diberitahu, wahai Rasulullah, itu adalah daging dog. Tahu kan dog? Orang kita kata biawak padang pasir. Tapi tak sama ya. Lidah biawak bercabang. Kalau lidah dog dia sekeping. Ya. Jadi bila dihidang kepada Nabi SAW, Nabi nak makan dan diberitahu daging dog, Nabi tak jadi makan. Sepintas lalu seolah-olahnya haram. Tetapi tidak haram terbukti bila ada sahabat Nabi pelawa lah. Sahabat Nabi cadangkan, kalau Rasulullah tak nak, bagi kat saya lah. Nabi bagi. Kalau haram, Nabi tidak akan bagi sahabat makan benda haram. Habis kenapa Nabi SAW tak makan? Kerana bagi dia tak biasa makan, maka tak selera. Macam kita lah. Contohnya kawan ajak, jom kita makan rendang landak nak. Landak? Kau biar betul. Dia tak biasa. Dia rasa pelik sangat. Jangan kata landak, arnab. Jom kita makan sate arnab. Ada orang tak lalu. Bukan sebab makan arnab tu haram, tapi dia tak biasa. Ataupun mungkin kerana Nabi SAW lupa. Nabi tinggal kerana lupa. Misalnya 2 rakaat asar yang Nabi SAW tinggal, bukan kerana telah diharamkan 2 rakaat yang akhir itu, tapi kerana lupa. Lupa ni satu perkara yang harus berlaku kepada para Nabi. Ya? Bukan satu perkara yang mustahil. Tetapi jangan ingat lupa para Rasul macam kita. Ya? Kita ni lupa sebab banyak ingat dunia. Ya? Nabi SAW lupa kerana fokus kepada zikrullah, lupa kepada bilangan rakaat. Dan ada kalanya Nabi SAW tinggal satu perkara kerana tidak nak membebankan umat. Nabi SAW sembahyang tarawih berjamaah di masjid 2-3 malam je. Masuk malam keempat, malam kelima, Nabi tak keluar. Nabi sembahyang sendiri. Jadi kita yang rajin salat tarawih di masjid berjamaah ni kira haram lah. Sebab buat benda Nabi tak buat. Kan Nabi hanya 2-3 malam, lepas tu Nabi sembahyang kat rumah. Kita sampai habis bulan Ramadan kita sembahyang kat masjid. Tidak. Nabi tinggalkan tu bukan kerana haram, tapi kerana Nabi SAW bimbang diwajibkan. Bila diwajibkan, maka membebankan umat. Kemudian ada kalanya kerana Nabi SAW sendiri tidak terfikir, tapi bila dibuat Nabi tidak menghalang. Misalnya berkhutbah atas mimbar. Asalnya Nabi tak buat. Nabi hanya khutbah di atas tunggul tamar. Bila ada orang buat mimbar daripada kayu, hadiah kepada Nabi SAW, maka Nabi guna. Bukan kerana Nabi asalnya tak berkhutbah atas mimbar kerana haram, tidak. Dan ada kalanya kerana telah termasuk di dalam perintah yang umum, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Buatlah kebaikan, moga-moga kamu tu mendapat kejayaan. Jadi sebab itulah orang misalnya
berdoa akhir tahun, awal tahun, ya. Dalil khusus tidak ada. Tetapi berdoa itu kan adalah termasuk kebaikan, dan berdoa ini termasuk ibadah yang luas waktu dia. Nak berdoa awal tahun boleh, akhir tahun boleh, sepanjang tahun pun lebih baik. Jadi bila kita faham yang itu, kita faham bahawa mengharamkan sesuatu perbuatan semata-mata kerana Nabi SAW tidak buat, sebenarnya adalah satu perkara yang bid'ah, bercanggah dengan Quran, sunnah dan juga kaedah usul fiqh. InsyaAllah bulan hadapan, tahun depan tahun depan kita sambung di muka surat 50, bab yang ketiga, memahami bentuk-bentuk ibadah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama natarda binuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhulil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.